Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam Franchise Chat, sebuah segmen keusahawanan yang kami tonjolkan tentang cabaran, kejayaan, kisah yang mereka lalui, tips perkongsian untuk anda yang ingin menceburi di dalam bidang keusahawanan yang khususnya kepada franchise ini. Dan juga tak lupa kita di samping itu kita memperkenalkan jenama franchisor dan pra-franchisor ataupun franchise yang ada di Malaysia, khususnya di PNS. Baik, sekarang ini saya bersama dengan seorang tetamu yang merupakan pengusaha spa. Okey, spa. Kalau kita nak tahu dalam industri franchise ni bermacam-macam sektor ada yang kita tahu dimonopoli oleh F&B. Okey, kali ini kami bawakan kepada anda pengusaha spa yang saya masukkan iaitu Puan Nurliza Othman. Betul? Ya, betul. Dia pengasas sebenarnya kepada, kalau anda tahu Teratak Spa, inilah ownernya. Betul? Ya, betul. Oh, macam-macam. Betul ke? Betul ke? Betul lah. Okey. Soalan pertama saya, sejak bila? Saya panggil Puan Puan Liza. Panggil Kak Liz lah, lebih Kak mesra. Liz Osman. Liz Osman? Ya. Glamour sangat macam artis. Oh, memang. Okey. Sejak bila Kak Liz mula bergiat di dalam menceburi bidang perniagaan ni, khususnya spa ni? Khusus spa, okey. Kita imbas kembalilah. Okey, sekejap. Imbas. Okey. History of kewujudan Teratak bisnes Spa. Okey, Teratak Spa bisnes. ni kan. Kak Liz dah terlibat dalam bidang perniagaan ni sejak tahun 1996. Lama dah. Sekolah lagi, dah lahir lah. Rendah, dah. Masa tu belum ada spa lagi wujud di Malaysia ni. Jadi penglibatan Kak Liz lebih kepada bidang kecantikan. Oh, okey. Okay. So I further my study dalam bidang kecantikan 1996 sehinggalah 2003 di mana Kak Liz masa tu attend satu Wellness World Seminar di Perak, di Malaysia di Perak. Di situ Kak Liz buka mata. Kata, oh okay, a new era, a new business coming into Malaysia. Masa ni lah patut kita grab opportunity kan. Jadi ketika tahun 2003 tu, waktu di dalam conference tu, I see myself in the next 10 years, saya nak jadi pelopor, saya nak jadi consultant, saya nak jadi trainer untuk industri ni. Okay, 2003, 10 years. I give myself 10 years. Lepas tu balik tahun 2004, maka muncullah Teratak Spa. Teratak Spa. So, itulah lebih kurang history macam mana wujudnya Teratak Spa lah, daripada kecantikan. Kemudian dia besarkan payung dia ke sektor spa pula. Minat tu sebenarnya dah datang daripada sekolah? Minat. Atau daripada kecil memang masa-masa lahir dah, saya nak buka spa? Tak juga. Masa masa terlibat dalam bidang kecantikan, masa tu masih bekerja sebenarnya. Okey. Tahun 1995-96 tu. Kemudian tak tahu apa nak buat. Macam pergi kerja, clock in, clock out, macam dah boring kan. So, I want to do something, I want to challenge myself. Kak Liz ni orang yang suka ambil challenge, ambil cabaran. So, if you don't challenge yourself, you gonna be the same Liz Osman semalam, hari ni pun yang benda yang sama. Kan? Jadi, apa bisnes yang nak buat? Nak kata pandai menjahit? Tidak. Kan? Masak pun tidak. So, yang paling suka adalah makeup kecantikan. Itulah timbulnya minat. Bila tahun 2004 tu di mana new era of industri spa masuk Malaysia, wow, this is something new. Kosmetik, kalau kecantikan ni kita bercakap tentang luaran. Tetapi kalau spa ni is inner. Itu yang specialnya. Jadi dah mahir dalam bidang luaran. So now it's time for me untuk mahir dalam bidang dalaman. So luar dan dalam. Maknanya inside out beauty-nya. So itulah yang terus berada dalam pentas industri spa ni sampailah sekarang. So siapa sasaran pada ketika itu dan peringkat umur yang mana kalau kita lihat sekarang yang lebih memilih untuk menggunakan perkhidmatan di spa ni? Kalau untuk jenama Teratak Spa, kita punya target pasaran kita adalah daripada medium to high end, dan kalau umur tu kita sasarkan daripada 28 tahun sehinggalah 60 tahun. 60 tahun? 60 tahun. Masih boleh? Masih boleh.
Kita ada ramai tetamu-tetamu yang berusia lewat 50-an, 60 yang masih datang ke spa. Okey, so kelebihan dia apa? Kita nak tahu juga kelebihan. Kenapa kena pergi spa? Kenapa kena pergi spa? Okay, now. Uniknya business spa ni, dia bukan macam business F&B, itu lain-lain. Kita orang ni bagi perkhidmatan bersama-sama dengan jiwa dan raganya. Okay, now. Our services, perkhidmatan kita akan menyentuh 5 deria rasa manusia. Yang mana sekarang ni dunia ketengahkan tentang mindfulness. Disebabkan kehidupan kita ni sekarang ni semakin stres, fokus kita lari. Because too much in our mind. So fokus kita lari. Bila pergi ke spa, bila diurut, bila di-scrubnya dengan bauan, dengan bunyian, dengan lighting, susun atur yang memberi satu ambience yang menenangkan. Kemudian dengan sentuhan dan minuman yang they serve tu, itu akan menggerakkan, awake your 5 senses of the body. So that bila every time you pergi spa, so your body rasa awake lah, rasa awareness of your body tu. Kalau tidak, kita buat, kadang kita letak handphone pun kita lupa kita letak mana. Because of our mind is too busy nak fikirkan banyak benda. So make a point once a month, pergilah ke spa. Cik Yus nanti kena pergi ke spa so that you relax your mind, you relax your body, mind and soul. Itu targetnya. Perkhidmatan di spa, we are selling experiences mencapai satu kepuasan holistik, iaitu menyentuh body, iaitu tubuh, mind, minda dan juga jiwa. So tiga-tiga tu kita rangkulkan. Itu keistimewaannya rawatan-rawatan di spa. So ia juga relate dengan kesihatan. Oh ya. Yes. Betul. Okay. So kita tahu di mana-mana pun sebenarnya spa ni memang sinonim dengan wanita. Okay. Kenapa tak diwujudkan spa lelaki dan kenapa tak ada? Ada? Memang ada. Saya je yang tak tahu. Ada. Sekarang ni ada. Memang sekarang ni dah ada? Baru ada ke apa? Sekarang ni dah ada. Dah semakin tumbuh bak cendawan lah sekarang ni. Okay. Industri juga sangat-sangat memerlukan men spa. Kerana apa? Macam tadi Kak Liz kata, semua orang tak kira jantina memang dalam keadaan stres. Betul. So be it a lady or a man, so semua perlu ke spa. So termasuklah lelaki. Sekarang ni spa lelaki memang tak banyak lagi. Tetapi kita sedang mempromosikan dan menggalakkan anak-anak tempatan supaya menceburi bidang spa. Yang lelaki ni lah. Sebab the demand is there. Memang sangat high demand. Lelaki pergi buat urut. Of course, lelaki juga pergi buat scrub. Lelaki juga nak buat facial, manicure, pedicure. Semuanya nak. Sometimes mungkin ada orang macam kalau dia buat macam ni dah seakan-akan wanita. So, takutlah lari sikit. Tak. Sebab sekarang ni untuk to boost our self-confidence, our appearance, baik wanita ataupun lelaki, kita mesti sentiasa kemas, mesti bersih, mesti wangi, semua kan untuk berdepan dengan orang ramai. So jadi memang perlulah ke spa. Dan inner self, inner mesti tenang. Baru senang nak berdepan dengan orang, nak membuat keputusan dalam mesyuarat apa semua. So both gender perlu spa. Kekerapan tu berapa lama? Kekerapan 3 bulan. Kita tengok tahap keperluan individu tu seorang. So maknanya we will kaji your lifestyle macam mana. Maknanya sebelum masuk spa tu memang kita itu keistimewaan teratak spa tu. Dan interview dulu? Yes. Itu di teratak spa. Itu keistimewaan memang teratak tak ada spa. spa lain? Spa lain saya tak tahu. But itu adalah kita punya USP. Maknanya kalau first experience kita nak datang, kita kena interview dulu? Kena interview dulu. Dia ada, kita panggil konsultasi, formnya, borangnya kena isi. So jadi nak tahu apakah tahap kesihatan ketika itu. Kemudian apakah ubatan-ubatan yang dia ambil ketika itu. So jadi daripada situ kita boleh sarankan apakah rawatan yang terbaik untuk beliau pada hari itu. Tapi bulan depan dia datang, lain pula. So daripada situ kita akan sarankan, kalau itu puan kena datang 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali. Macam itulah.
Okey, jika saya sebagai customer, misalnya yang nak tahu kadang-kadang, okey, spa A, spa B, spa C, mana yang bagus. So, apa saranan Kak Liz? Kita kena cuba dulu, ini tak okey, cuba yang lain tak okey. Atau macam mana kita kenal pasti sebenarnya yang mana yang spa baik? yang baik sebenarnya? Yang baik. Okey. Satu, sekarang ni yang pertama yang tadi Kak Liz kata, bila kita masuk dalam spa tu, pemilik ataupun terapis yang nak membantu kita memilih apa perawatan tu mestilah melalui konsultasi dulu. Okey. Kalau sekiranya kita pergi ke spa, contohnya, kita pergi, dia bagi je menu. Okey puan, kita ada 6 package ni, puan pilih lah. That might not be a good spa. Okey. Might not, ya, mungkin. Kerana keperluan badan Cik Yus hari ni dengan keperluan inner and your soul kan tak sama untuk minggu depan. Okey. Ataupun hari ni tak sama macam besok. So stress level you hari ni tak sama besok. Tak sama yesterday. So jadi kita kena tahu apa keperluan your body. So apa yang kita buat di Teratak Spa adalah kita mengenal pasti dulu keperluan dan kehendak. Jadi the best way untuk find out pergi ke spa ni, receptionist ataupun yang penyambut tetamu ataupun terapis tu sendiri mestilah bersoal jawab, bertanya, okey Cik Yus, kenapa, apa tujuan Cik Yus hari ni? Adakah Cik Yus datang untuk zestkan yourself untuk nak segar ataupun Cik Yus nak relax saja ke? Itu soalan-soalan lazim yang perlu ditanya. Barulah, sebab Cik Yus pun tak tahu apa treatment nak ambil kan. Betul. Jadi owner ataupun terapis tu, receptions tu mesti bertanya soalan demikian. So that would be a good spa. Kena melalui sesi konsultasi. Okey. Bukan hanya pergi dan dihulurkan menu itu saja. Itu seolah-olah macam pergi ke restoran. Kan kita ada tom yum, tak naklah macam tu. Kita perlu memberi kelainan sebenarnya. Betul. Sebab betul. Kalau nak makan kena tengok menu ni. Kalau nak pergi ke spa ni kita kena dapat advice daripada terapis dan sebagainya. Okey. Dari segi saya nak tanya je. Teratak spa ni memang khas untuk wanita saja ataupun mix? Okey. Teratak spa sekarang kita ada 5 outlet semua. Ada outlet yang both gender. Sebab ada yang outlet yang ada terapis lelaki. Ada yang macam di Kuala Lumpur, di Bangi tidak ada terapis lelaki. So jadi mereka hanya menerima wanita sahaja. Sehinggalah mereka dapat terapis lelaki. Macam tadi lah Kak Liz kata, terapis lelaki ni masih lagi sangat kurang. Saya boleh jadi lah? Boleh. Okey, itu soft training semua macam mana? Kalau adakah ia diberi sendiri oleh Teratak Spa atau ada agensi yang lain untuk memberikan latihan khususnya kepada terapis yang nak bekerja di dalam bidang spa? Okey. Satu lagi keistimewaan di Teratak Spa ni adalah kami sangat-sangat menyokong ataupun memberi galakan kepada tenaga kerja mahir tempatan. Okey. Teratak Spa dah lama bekerjasama dengan Giatmara, College Community, IKBN, institusi kemahiran di Malaysia, di mana pelajar-pelajar tersebut akan melalui satu fasa iaitu kita panggil latihan industri. Okey. So ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Jadi kita terima pelajar-pelajar ni yang telah pun dilatih sekurang-kurangnya 6 bulan kalau di Giatmara ataupun sampai setahun 6 bulan kalau di College Community. Maknanya asas kemahiran dah ada. Cuma bila datang ke Teratak Spa, kita acuankan dia kepada kehendak dan SOP di Teratak Spa. So memang tidak ada masalah lah tentang tenaga mahir. Selalu memang ada saja. Memang ada saja bertukar ganti. Dalam 3 bulan, 4 bulan tu, daripada situ kita pilih lah. Tapi kriteria pertama yang Kak Liz selalu pilih terapis adalah bukan kemahiran semata-mata. Okey. Apa yang lain tu? Okey, apa yang lain tu? Yang pertama Kak Liz tengok adalah attitude. Okey, attitude? Attitude come first. Attitude maksudnya yang kreatif, yang proaktif, banyak bertanya sewaktu latihan industri, kemudian yang rajinnya, apa semualah, amanah apa semua tu. Itu yang pokok yang pertama. Tak nak yang selalu sekejap datang, sekejap tidak tu. So sepanjang 3 bulan tu kita akan nasihatkan, tapi dia macam pemilihan pelajar-pelajar lah, siapa yang tercorot tu maknanya kita tak akan Kita tak akan pilih lah. Kita akan pilih. Bagaimana mengadaptasi persaingan di antara spa-spa yang kita tengok macam Cendawan Tumbuh sekarang ni kan, satu shop lot ada 2, 3 spa kat situ. Bagaimana
sebenarnya terletak spa untuk bersaing dengan yang ada ni? Okay. Apa yang istimewa terletak spa ni adalah kita ada unique selling proposition kita. Okay. Iaitu daripada tadi lagi Kak Liz kata spa adalah menjual pengalaman, experiences. So pengalaman contohnya kalau di Terletak Spa HQ di Penang, daripada pintu gerbang masuk, kemudian ada kolam, kemudian guest akan tengok, tetamu akan tengok kolam, ada air terjun, semua dah tenang lah kat situ. Kemudian masuk pula, bila sampai je di pintu resepsi tu, akan dicuci, buat food, cuci kaki. Cuci, kan macam kita budaya orang Melayu, bila belum masuk rumah kita cuci kaki kan. So dalam air cuci kaki tu ada limau purut, ada bunga melur semua. Dah cuci kaki, terapis akan sarungkan kaki dengan slipper spa. Kemudian terus dihulurkan pengetuk gong. Gong, ada gong ada kat situ. Untuk apa? Untuk sebagai memberitahu bahawa kehadiran tetamu yang tetamu baru. Yang ketuk gong tu siapa? Yang ketuk gong tu tetamu. Oh, tetamu. Tetamu ketuk gong. Bila tetamu ketuk gong, wow, dia pun rasa macam wow sangat. Belum lagi tengok kat dalam. So maknanya our unique selling proposition di situ dah terjual 20% dah. Terjual hati kita, ambil hati dia, Belum belum tengok menu lagi. Dah jatuh hati. Dah jatuh hati dah. Jadi itu di muka pintu. Dah masuk, dipersilakan duduk. Lepas dah duduk, terapis akan keluarkan apa? Welcome drinks. Welcome drinks kalau di Terletak Spa kita sediakan minuman air asam Jawa. Kan sejuk sikit kan, bagus for cleansing. Kemudian juga dihulurkan cold towel. Cold towel tu towel yang sejuk yang kita letakkan dengan peppermint. Peppermint untuk kesegaran kan. Jadi dia panas-panas tadi datang, peluh-peluh apa semua, dia laplah muka untuk segarkan. Datang berlari kan. Berlari nak cepat. Masuk kan. Lepas tu dia segarkan dulu sebelum dah terjual lagi 20%. Belum jual apa lagi dah 40% dah terjual. Jadi kita nak ambil hati guest sebelum nak tunjuk menu. Sebab bagi Kak Liz, menu scrub, urutan, facial dan yang lain-lain tu sama je sama macam je dengan spa yang lain. Betul tak? Sama je. Mungkin belajar pun guru yang sama. Kan? Apa yang nak buatkan istimewa adalah perkhidmatan. The services before, sewaktu and after the treatment. Okay, so waktu dah lepas kita bawa tour pula. Selepas dah lap muka tu, kita bawa tour tengok bilik. Jatuh cinta dengan bilik rawatan. Belum lagi tunjuk menu. Belum. Tak ada lagi. Masuk tour, tengok semua dah puas hati dah, baru duduk. Barulah kita sembang apa keperluan dia hari ni dan kita akan sarankan. Macam tu. So it's a journey, kita kata satu perjalanan di Terletak Spa daripada pintu gerbang kalau di Penang sehinggalah ke resepsi, sehinggalah ke bilik rawatan. Kemudian keluar daripada bilik rawatan, diberi pula nasihat-nasihat selepas rawatan. The do's and the don'ts, apa yang boleh buat, apa yang disarankan sebelum dihantar balik. Ini satu lagi keistimewaan dia yang tempat lain tak ada. Iaitu kita bagi satu bunjut bunga rampai. Rasa-rasa bila last kali Cik Yus terima bunga rampai? Tak ingat lah. Dah lama kan? Dah lama. So di situlah yang kita nak pamerkan kita punya warisan budaya adat resam. Itu istimewa. Jadi bagi pandangan Kak Liz lah sendiri, bisnes spa ni tidak ada saingan yang terus. Itu pendapat Kak Liz. Kerana apa? Walaupun spa berdekatan, tetapi setiap spa ada konsep dan tema yang berlainan. Tersendiri. So the only thing yang usahawan kena buat adalah to create your unique selling proposition. Dan setelah itu tidak ada saingan. Sebab kalau urutan sama je semua. Tetapi apakah pengalaman sewaktu melakukan urutan itu yang membuatkan kelainan? Itu yang penting sebenarnya. Itu yang penting. Baik, kalau macam dari segi kos, adakah ia sama dengan spa-spa lain? Mungkin ada different dekat sini harga mungkin ada. Okey. Harga bergantung kepada sama ada dia
biasa-biasa Dia ataupun premium. bermula daripada berapa? Okey. Kita ambil body massage lah ya. Body massage kalau harga pasaran lah, harga biasa ni bermula 1 jam daripada RM120 dan ke atas. Sehingga ada spa-spa yang sangat premium, 1 jam massage saja dah RM500. Wah. Tata spa tak macam tu? Tak. Tata spa tak macam tu. Okey, Tata spa? Tata spa, nak bagi tahu harga kan? Nak bagi tahu harga kan? Boleh juga. Boleh juga kan? Teratak spa yang istimewa di teratak spa adalah urutan Malaysia. Urutan Malaysia? Ya. Bagaimana urutan Malaysia tu? Okey. Urutan Malaysia, Kak Liz sebagai salah seorang master trainer. Yang dilantik oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Ni master trainer in the house. Jadi anak-anak buah telah pun dilatih untuk menawar dekat urutan Malaysia. Itu produk pelancongan tu. Okey. 1.5 jam. Urutan Malaysia adalah gabungan teknik-teknik rawatan yang terbaik daripada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan juga peribumi. Sangat unik. Ada peribumi juga? Ya, ada peribumi ya, daripada Borneo kan. Sangat unik. Jadi Teratak Spa merupakan spa yang paling pertama sebab ialah master trainer in the house kan. Jadi kami dapat tawarkan dah masuk tahun yang kedua dah ni. Daripada 2017 Oktober selepas launching 2017 sehinggalah sekarang, di mana tak ramai, tak banyak spa-spa lain tawarkan sebab dia orang belum belajar. Itu keistimewaan dia lah. So kalau urutan Malaysia dia premium. So harga di Teratak Spa 290 untuk 1 jam setengah. Kalau Teratak Massage cuma 130 saja untuk 1 jam. Maknanya ada kelebihan tak kepada macam regular customer datang, mungkin ada diskaun sikit ke ataupun ada memang adalah. So ada members yes, day ke atau members ada gold member kita panggil. Member, lepas tu kita ada buatkan loyalty program, maknanya kita rewardkanlah guest-guest kita yang selalu datang kan. Kemudian kita ada reward point setiap kali apa yang diorang beli, setiap RM1 kita hadiahkan satu point RM1. So at the end of the day diorang boleh tukar kepada cash. Redeem lah. Kemudian kita juga ada referral member get member program supaya kita nak orang luar, guest kita membawang tentang Teratak Spa, membawang tentang bagusnya Teratak Spa gitu. Itu adalah strategi pemasaran. Itu strategi pemasaran tu. Membawang Membawang. Okey, setakat ni tadi dah cakap ada berapa outlet tadi? 4. 5 outlet. Okey, ada di HQ Pening di mana? Di Penang, di Bayan Baru. Pening di Bayan Baru. Bayan Baru ada 2, satu di Bayan Baru itself dan satu lagi juga di area Bayan Baru. Yang tu lelaki boleh? Dua-dua? Lelaki boleh, dua-dua tu boleh. Dua-dua ada di area Bayan Baru. Dan dia ada di Mara. Di Menara Mara. Menara Mara. Betul, Kuala Lumpur. Dan Bangi di mana? Di Bangi, di Bangi Central. Bangi Central. So dua-dua ni memang hanya menerima wanita sahaja buat masa sekarang. Sebab terapis lelaki tak ada. Satu lagi adalah di Cameron Highland. Dan insya-Allah mungkin bulan depan September Teratak Spa akan berada di Movenpick Hotel di Sepang. Tabung Haji. Itu adalah merupakan spa yang kita nak tonjolkan konsep Muslim friendly. Muslim lelaki-lelaki, wanita-wanita. Dalam satu yang satu building tu. Dalam building satu spa yang samalah. Satu spa yang sama tapi kita berbeza. Pintu lain semua, lelaki pun lain. Menarik. So bila akan dia launch? InsyaAllah bulan September nanti. Bulan September nanti lah. Okay, jangan lupa lah jemput PNS. Kan. Jemput saya datang. Kita buat shooting kat situ. Kita buat shooting kat situ. Nak jemput jadi MC pun boleh. Tak adalah. Okay, sebagai kita tahu Kak Liz adalah Presiden Persatuan Spa Pulau Pinang. Ya. Betul. Okay. Sebagai Presiden, ada berapa lama dah? Okay, saya ni adalah Kak Liz ni founder lah. Since 2011. Okay, since 2011. Tapi ada juga tahun-tahun yang Kak Liz cuba lepaskan kepada orang muda untuk kendalikan persatuan tu. Tetapi bila mana dia orang kata, "Allah, Puan Liz, tolonglah lead balik sebab kita orang still need your guidance." So, pegang baliklah sekarang ni. Selain daripada di peringkat Penang, Kak Liz juga adalah Presiden Malaysia Association of Wellness Trainers. So Kak Liz jaga trainer. Patutlah busy
busy banyak sangat jawatannya. Semua presiden. Presiden. Okey. Sebagai presiden SPA Pulau Pinang ni kan, apa yang Kak Liz dapat lihat tentang perkembangan industri SPA di Malaysia ni? Adakah ia mempunyai permintaan yang memberansangkan atau satu perniagaan yang boleh punya masa depan? Okey. Kak Liz petik satu sajalah untuk nak cetuskan semangat usahawan-usahawan nak menceburi dalam bidang industri spa ni. Kak Liz petik kepada report Global Wellness 2017 di mana dilaporkan 4.2 trilion US dollar. Dan industri spa alone dah pun mencatat 99.9 bilion industri spa sahaja, tak termasuk industri yang lain lah. Daripada situ Kak Liz tengok dia adalah satu peluang perniagaan yang sangat besar. Selagi ada manusia yang stres, selagi itulah memang akan ke spa. Memang memerlukan spa. Memerlukan spa sangat-sangat. Kalau tanya personally, memang Kak Liz kata ruang dan peluang dalam industri spa ni sangat besar. Dan kita memerlukan lagi usahawan-usahawan yang baru untuk menceburi, tapi dalam masa yang sama kita nak memantapkan usahawan-usahawan yang sedia ada. Supaya kefahaman industri itu jelas. Maknanya Teratak Spa looking for franchisee ataupun memang. Ya, memang. Jika ada yang berminat, kita nak penuhkan terus. seluruh negeri. Setiap negeri dah ada lah. Setiap negeri ada macam tu. Kepada orang yang di Johor, Melaka, Pahang ke Kedah ke Kelantan, Terengganu nak buka spa, Teratak Spa, anda boleh lihat sendiri selain daripada menonton franchise chat ni, apa yang boleh penonton nak saksikan. Mungkin ada laman web, website ataupun Facebook Teratak Spa yang boleh kita tinjau. Okey. Boleh layari www.teratakspa.com.my. Ataupun kalau FB tu Teratak Spa, IG juga Teratak Spa. FB Teratak Spa, IG Teratak Spa, website tadi www.teratakspa.com.my. Boleh buat booking kat situ juga? Boleh buat booking kat situ. Istimewanya website Teratak Spa, buka aja terus dapat voucher RM25. Wow, buka je terus dapat voucher. Dapat RM25. Okey, kita buka lepas ni kita akan dapat voucher kepada semua yang menonton franchise chat ni. Jangan lupa www.teratakspa.com.my. Yang berada di Kuala Lumpur, anda boleh dapatkan perkhidmatan Teratak Spa di Bangi di mana tadi? Lupa. Bangi Central. Bangi Central dan di Menara Mara yang ada di KL. So yang ada di Penang, anda Google je Teratak Spa kat mana, anda dah tahu. Di Bayan Baru. Bayan Baru. Satu lagi di Cameron Highland. Satu lagi di Cameron Highland. Copthorne Hotel. Yang nak pergi ke Cameron Highland ataupun penduduk Cameron Highland nak dapatkan perkhidmatan spa, anda boleh cari di Copthorne Hotel Teratak Spa. Baik, terima kasih Kak Liz. Sama-sama. Kerana sudi hadir di franchise chat hari ini. Yang susah datang jauh. Fly kan? Fly. Lepas ni balik ke sana? Fly juga. Flight pukul apa ni? Besok. Kita rest dulu kat KL ni. Macam hari ni dia cakap. Okey, baik. Terima kasih. Sehingga kita bertemu lagi di franchise chat yang akan datang. Assalamualaikum dan salam hormat.